Selamat kembali pembelajaran kita pada kali ini murid-murid, dan untuk kali ini kita akan lihat tema yang keempat, iaitu menjulang harapan di bumi bertuah. Dan kali ini kita akan menyentuh tentang pertanian dapat menjanakan pendapatan. Bagaimana produk peternakan dapat menembusi pasaran antarabangsa. Dan seterusnya, apakah kelebihan menceburi bidang perikanan? Semuanya selepas ini. Tolong gariskan usaha-usaha mengubah. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Roselle merupakan sejenis tanaman renek yang diperkenalkan di Malaysia untuk dikomersialkan di Terengganu sekitar tahun 1990. Roselle juga dipanggil sebagai asam raya atau asam susur dalam kalangan orang tempatan, juga merupakan tumbuhan industri dalam keluarga Malvaceae. Kini, beberapa jenis Roselle telah menjadi tanaman penting di beberapa negeri seperti Johor, Kedah, Perak dan beberapa negeri lain. Beberapa syarikat telah berjaya menanam Roselle di sekitar Batu Pahat dan Pontian untuk pasaran domestik dan luar negara. Kajian makmal mendapati kehebatan Roselle mengandungi kandungan vitamin C yang tinggi. Kandungan vitamin C yang amat tinggi ini menjadikan Roselle lebih hebat daripada buah oren dan ribena. Bagaimanapun, buah Roselle yang baru dipetik perlu diproses segera untuk mengekalkan kandungan vitamin di dalamnya. Sebenarnya, tanaman Roselle merupakan tanaman semusim yang boleh tumbuh pada ketinggian 205 cm. Daunnya berwarna hijau dan semasa peringkat awal, daun berbentuk bujur dan bertukar ke bentuk 3 jari. Buah Roselle berwarna merah gelap dan akan matang pada umur 35 hari selepas bunga kembang. Penanaman Roselle lazimnya akan menggunakan biji benih yang disemai dalam bekas yang sesuai, dan anak benih sedia untuk ditanam ketika berumur 10 hingga 15 hari. Biji benih Roselle dibekalkan oleh pejabat pertanian kepada petani. Selepas itu, benih Roselle disemai di dalam dulang semaian. Anak pokok Roselle dipindahkan ke batas selepas 14 hari disemai di dalam dulang semaian. Roselle ditanam di batas dengan jarak yang tertentu. Kemudian, Roselle yang telah matang dituai. Proses seterusnya adalah proses penggradan Roselle dijalankan di pusat pemprosesan makanan. Dan akhir sekali, Roselle yang telah diproses menjadi produk dan dipasarkan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat, kita nak kenali udang. Udang ialah sumber omega 3 yang kaya dengan protein namun kurang kandungan lemak dan kalori. Terdapat pelbagai jenis udang air masin dan air tawar yang kian menjadi pilihan penternak udang. Antara spesies udang yang mulai mendapat perhatian masyarakat dan diternak secara besar-besaran ialah udang galah, udang putih, udang kara dan udang harimau. Udang harimau atau nama saintifiknya Pinus monodon merupakan spesies udang yang semakin banyak diternak di Malaysia. Spesies udang harimau mendapat permintaan yang tinggi terutamanya pada musim perayaan Tahun Baru Cina dan Krismas. Udang harimau memerlukan sumber air payau masin sebagai habitatnya. Biasanya,
penternak akan membina kolam berhampiran sungai dan laut untuk mendapatkan sumber air payau masin. Parameter indeks kualiti air akan ditentukan seminggu sekali untuk memastikan keadaan fizikal air kolam seperti suhu, pH, oksigen, terlarut dan kadar kemasinan sesuai untuk tumbesaran udang. Selain itu, keadaan fizikal kolam perlu dipastikan tidak mengandungi plankton yang boleh menyebabkan gangguan kepada pembesaran udang harimau. Ancaman utama bagi hidupan akuatik ini ialah penyakit yang berpunca daripada benih dan kawalan air. Selain itu juga, musuh lain yang turut menjadi ancaman kepada udang harimau ialah memerang, ketam dan burung yang membawa kuman penyakit kepada udang. Simptom udang yang sakit dapat dikesan jika udang sudah mulai hilang selera makan. Insang berwarna hitam dan kulitnya menjadi kusam. Sebagai langkah pencegahan dan kawalan penyakit, udang yang didapati sakit akan diasingkan ke kolam yang lain. Untuk mendapatkan hasil ternakan udang yang menepati kehendak pelanggan, penternak perlu memastikan makanan yang mencukupi diberikan kepada udang. Pemberian makanan ini dilakukan secara manual dan automatik. Kaedah manual dilakukan dengan cara menaburkan makanan sebanyak 4 kali sehari. Terdapat juga penternak yang memberikan makanan secara automatik dengan menetapkan penggerak masa pada alat auto feeder untuk menaburkan makanan secara automatik. Para pekerja kolam akan memastikan nutrien yang mencukupi agar udang yang diternak sihat. Antara nutrien yang diperlukan oleh udang ialah magnesium sulfat dan kalsium klorida. Udang harimau akan membesar dengan cepat pada persekitaran air yang bersih dan suhu air antara 25 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Kolam akan dilengkapkan dengan kincir air untuk mengawal suhu air kolam. Jika suhu air berada di bawah 25 darjah Celsius, udang akan hilang selera makan, tertekan dan mungkin boleh menyebabkan kematian. Encik Ho Kiew Mew, pengurus kolam udang harimau, menjelaskan bahawa teknologi kincir air beroperasi 24 jam sehari. Kincir air berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang mencukupi bagi keperluan udang. Selain itu, kincir air juga berfungsi untuk membentuk arus di dalam kolam. Arus air ini mengumpulkan sisa kumbahan di dasar kolam. Beliau yang menguruskan 12 buah kolam udang dengan keluasan 20 ekar, memasarkan udang harimaunya bukan sahaja untuk keperluan tempatan, malahan turut mengeksportnya ke luar negara seperti Korea, Singapura dan China. Biasanya udang harimau dipasarkan dalam bentuk bungkusan dingin beku dan udang segar. Namun, terdapat juga udang harimau yang dibekalkan untuk sajian di hotel dan restoran dalam bentuk separa masak. Kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama. Kata ini menamakan orang, tempat atau benda. Kata nama terbahagi kepada 3, iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Kelas, masih ingat tak kata nama khas? Kata nama khas ialah kata nama yang membawa makna rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang. Huruf pertama kata nama ini ditulis dengan huruf besar. Baik, kita lihat kata nama khas ini terbahagi kepada 2, iaitu hidup dan tak hidup. Untuk hidup pula, terbahagi kepada 2 lagi, iaitu manusia dan bukan manusia. Untuk manusia, sebagai contoh, Ahmad, nama orang, Ah Chong, Mutu, Debni, contoh.
Okey, hidup bukan manusia, si belang, comel, Vanda Diana. Contoh. Okey, kemudian kita lihat kata nama khas tak hidup, ya. Savvy, RTM, KLCC, Pro 2. Okey. Baik, sekarang kita pergi pada kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. Pembahagiannya adalah seperti berikut. Terlihat kata nama am terbagi pada dua, hidup dan tak hidup. Untuk hidup, manusia dan bukan manusia. Untuk tak hidup, institusi dan juga bukan institusi. Manakala bukan institusi ini terbagi kepada dua benda, iaitu konkret dan abstrak. Baik, kita lihat kata nama konkret. Apa yang dimaksudkan dengan kata nama konkret? Kata nama yang membawa konsep kebendaan sebagai contoh rumah, jalan, sungai, kampung, langit, tangan, atau dengan kata lain, konkret ini adalah sesuatu yang boleh disentuh tetapi benda. Abstrak ini membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. Ya. Okey, kita lihat sebagai contoh senyuman, mimpi, kehendak, kedamaian, kejujuran dan juga amalan. Okey, kita lihat kata ganti nama pula. Ya. Kata ganti nama tunjuk dan juga kata ganti nama diri. Yang ini terbagi kepada dua, diri tanya, ganti nama diri orang. Orang ini kita bagi kepada tiga, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti nama tunjuk ini berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Okey, kita bagi pada dua. Kalau tunjuk, itu, ini. Itu untuk menunjuk pada yang jauh. Ini pula untuk menunjuk pada yang dekat. Sebagai contoh, budak itu mahu tidur. Sungai itu terpanjang di Malaysia. Kereta ini yang dekat. Kereta ini buruk. Okey. Kata ganti nama diri pula. Ada dua jenis kata ganti nama diri. Okey, tetapi kata nama yang menjadi pengganti suatu benda, perkara atau manusia. Okey, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Okey, kata ganti nama diri tanya ialah kata nama yang berfungsi menanyakan benda, perkara atau manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. Siapa? Okey, merujuk kepada orang. Contoh, siapa nama pensyarah anda? Siapa tidak hadir kelas itu? Siapa orang itu? Apa pula merujuk kepada benda ataupun perkara. Apa dalam kotak itu? Okey, mana pula merujuk kepada orang atau benda. Okey, mana kertas latihan semalam? Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia dan terdiri daripada tiga. Okey, kita bagi pada tiga. Orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Kalau pertama, saya, beta, aku, patik. Kedua, awak, kamu, engkau, anda. Yang ketiga, ia, dia, beliau, mereka, baginda. Murid-murid yang dikasihi sekalian, baca skrip drama dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai pada muka surat 48 dan 49. Anda juga dikenaki mengenal pasti golongan kata nama pada kedua-dua muka surat tersebut. Terima kasih dan selamat belajar. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini murid-murid, dan kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang. Salam hormat dan jumpa lagi. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan.